Selamat kembali ke Access of Truth. Hari ini kita mulakan dengan salah satu kisah terpenting yang pernah saya dedahkan dalam rancangan ini. Siapakah sebenarnya di sebalik kempen fitnah obsesif yang cuba menghancurkan kerjasama Amerika Syarikat Israel? Dua fitnah anti-Israel yang tular, kedua-duanya datang dari institusi yang sama. Kedua-duanya diperbesarkan melalui rangkaian yang sama. Dan kedua-duanya secara kebetulan memenuhi kepentingan strategik yang sama bagi Republik Islam Iran. Dengan cuba meyakinkan rakyat Amerika bahwa Israel secara rahsia telah merampas negara mereka. Sekarang, izinkan saya mulakan dengan mengatakan bahwa walaupun kita tidak mempunyai bukti langsung yang membuktikan arahan itu datang terus dari Tehran, apa yang kita ada ialah corak, masa, rangkaian, penyebar, dan pihak yang mendapat manfaat. Pada tahap mana kebetulan mula menjadi penjelasan? Baiklah, fitnah pertama yang saya pasti Anda sudah dengar pada ketika ini ialah bahwa Israel secara rahasia membayar pempengaruh $7.000 setiap siaran untuk mempromosikan Israel. Fitnah kedua yang dikeluarkan minggu ini oleh platform yang sama ialah bahwa Kongres secara senyap-senyap menggabungkan tentara Amerika Syarikat dengan IDF. Kedua-duanya jelas palsu. Kedua-duanya adalah penyelewengan yang disengajakan. Kedua-duanya direka untuk menjadi tular. Dan kedua-duanya kemudian diambil oleh kumpulan aktivis anti-Israel yang sama yang entah bagaimana sentiasa mengulangi perkara yang sama yang menguntungkan Tehran. Dan inilah perkara yang paling penting. Kedua-duanya berpunca daripada penerbitan asal, yaitu Responsible Statecraft, yang merupakan penerbitan rasmi Quincy Institute. Kumpulan pemikir yang dikasaskan bersama oleh Trita Parsi, pengasas bersama National Iranian American Council, NIAC, yang kini telah tercemar namanya. Sekarang, Trita sentiasa digambarkan di Washington sebagai seorang pakar Iran yang dihormati. Tetapi selama bertahun-tahun, beliau dan Nayak telah berdepan dengan tuduhan serius bahwa mereka sendiri bekerjasama dengan rejim, sama ada secara rasmi atau tidak rasmi, dengan dakwaan bahwa mereka berfungsi sebagai pelobi pro-rejim di tanah Amerika. Nayak ialah sebuah organisasi yang benar-benar dibenci oleh komuniti Iran Amerika. Dan mereka sentiasa menyokong pendirian yang nampaknya sentiasa menguntungkan rejim Islam untuk terus berkuasa. Betapa mudahnya. Dalam setiap isu pada masa kini, Anda akan dapati Trita Parsi di media sosial mengulangi konspirasi yang sama seperti yang dipromosikan oleh Republik Islam itu sendiri. Tekanan terhadap rejim adalah buruk. Israel dan AIPAC adalah masalahnya. Amerika sedang diseret ke dalam perang oleh Israel. Dan jawabannya sudah tentu, sentiasa lebih banyak konsesi kepada rejim pengganas yang melaungkan slogan mati kepada Amerika. Sekarang, ekosistem itu telah menghasilkan dua teori konspirasi anti-Israel yang tular. Dua yang paling tular sepanjang tahun lalu. Sekarang, mari kita mulakan dengan yang baru. Minggu ini, Responsible Statecraft mendakwa bahwa Kongres secara senyap-senyap sedang bergerak untuk mengintegrasikan tentera Amerika Syarikat dan Israel. Kepanikan mengenai Section 224 dalam NDAA 2027 yang mencadangkan inisiatif kerjasama teknologi pertahanan antara Amerika Syarikat dan Israel. Jadi, apa maksudnya sebenarnya? Ia bermaksud penyelidikan dan pembangunan bersama yang lebih mendalam, termasuk kerjasama dalam teknologi pertahanan, cyber, AI, keupayaan menentang drone, dan pertahanan peluru berpandu. Tetapi mereka tidak mahu membentangkannya dengan cara itu. Dan mereka juga tidak menyebut hakikat bahwa AS mempunyai perjanjian serupa dengan sekutu lain dalam pelbagai bidang penyelidikan dan pembangunan. Mereka menggambarkannya seolah-olah IDF akan masuk ke Pentagon, mengambil kata laluan, dan mula mengendalikan tentara American Second dari Tel Aviv. Dan itulah sebenarnya helah mereka. Mereka tidak melobi untuk menentang rang undang-undang ini. Mereka mencipta teori konspirasi, di mana kerjasama yang sebenarnya menyelamatkan nyawa entah bagaimana menjadi seolah-olah mengambil alih kawalan tentara AS. Dan sudah tentu, hakikat bahwa terdapat konsensus politik mengenai perkara ini bukanlah kerana ia benar-benar demi kepentingan terbaik Amerika. Tidak, itu juga adalah satu konspirasi, bahawa AIPAC ialah pihak yang mengawal kerajaan Amerika. Sekarang ini adalah obsesi anti-AIPAC yang sama yang kita lihat berulang kali daripada orang-orang gila seperti Cenk Uygur dan Marjorie Taylor Greene, bahwa AIPAC adalah sebuah organisasi yang mengawal dan memanipulasi Kongres AS Serikat. Sebenarnya, AIPAC adalah sebuah organisasi Amerika. Ia terdiri daripada warga negara Amerika dan dibiayai sepenuhnya oleh uang Amerika. Jadi, apabila Kongres ingin memperdalam penyelidikan dan pembangunan dengan Israel, itu bukanlah IDF mengambil alih tentara AS atau AIPAC menyogok Kongres. Itu adalah Amerika bekerja sama dengan salah satu sekutu yang paling maju, berpengalaman, dan telah teruji dalam pertempuran yang dimilikinya. Sementara itu, dalam beberapa jam selepas Responsible Statecraft menerbitkan artikel ini, Al Jazeera dan Al Jazeera Arte semuanya mengambilnya. Kumpulan aktivis anti-Israel seperti Code Pink mula memberi amaran tentang penggabungan tentera Amerika Syarikat dan Israel.
Tokoh anti-Israel yang terkenal mula memuat naik tentang bagaimana Israel sedang menguasai tentara Amerika Syarikat, daripada Thomas Massie hingga Dan Bilzerian, dan semua individu yang tidak pernah melepaskan peluang untuk menimbulkan perpecahan antara Amerika Syarikat dan Israel. Kesemua mereka terus memuat naik mengenai ketidakadilan terbaru ini. Kononnya, Israel mengambil alih tentara Amerika Syarikat. Dan itu membawa kita kembali kepada fitnah pertama. Ingat dakwaan tular bahwa Israel membayar pempengaruh $7.000 setiap hantaran? Mesti seronok. Tuduhan itu juga datang daripada sumber yang sama. Dan inilah yang sebenarnya berlaku. Terdapat satu kempen pempengaruh yang didedahkan secara terbuka dan didaftarkan di bawah FARA, yang berkaitan dengan Kementerian Luar Negeri Israel melalui Bridges Partners dan Havas Media Group di Jerman. Dalam arti kata lain, ini bukanlah sesuatu yang rahasia. Ia adalah kempen yang didaftarkan dan didedahkan di bawah Undang-Undang Amerika. Dan tujuan yang dinyatakan dalam pemfailan tersebut adalah untuk membantu mempromosikan pertukaran budaya antara Amerika Syarikat dan Israel. Sekarang, Anda boleh suka atau tidak suka perkara itu. Anda boleh berpendapat bahwa kerajaan asing patut atau tidak patut menjalankan kempen diplomasi awam. Itu tidak mengapa. Tetapi jangan berpura-pura bahwa ini adalah sejenis komplot jenayah rahasia, sedangkan ia sebenarnya telah difailkan dengan kerajaan Amerika Syarikat di bawah FARA. Sementara itu, Institut Quincy melihat pemfailan ini dan melakukan sesuatu yang sangat comel. Mereka mengambil jumlah budget kempen kira-kira $900.000. Mereka tolak kos yang mereka mahu. Dan kemudian, mereka membahagikan uang itu dengan anggaran yang sangat rendah, yaitu 75 hingga 90 hantaran. Dan begitulah cara mereka mencipta tajuk utama bahwa Israel membayar pempengaruh $7.000 untuk setiap hantaran. Tetapi apabila Anda benar-benar membaca bahan FARA, gambaran sebenarnya sangat berbeza. Dokumen itu sebenarnya menyatakan 25 hingga 30 hantaran sebulan bagi setiap pempengaruh untuk tempoh 5 bulan. Itu bermakna, satu hantaran akan bernilai antara $220 hingga $440 setiap hantaran. Jauh berbeza daripada $7.000. Jelas sekali, ini adalah cubaan tidak jujur untuk memburukkan sesiapa sahaja yang menyokong Israel sebagai agen. Dan seterusnya, untuk menyemarakkan teori konspirasi dan tema ketidaksetiaan Yahudi dalam perbualan arus perdana Amerika. Ini memang perkara utama dalam agenda Republik Islam Iran dan ideologi Khomeinis. Dan malangnya, mereka sangat berjaya karena orang seperti Trita Parsi. Pembohongan $7.000 itu tersebar luas di media sosial. Ia digunakan sebagai alat untuk membisukan atau menolak suara Yahudi yang menegur kebencian terhadap Yahudi yang semakin berleluasa di seluruh dunia. Adakah Anda sudah nampak coraknya? Pertama, mereka akan memberitahu rakyat Amerika bahwa suara pro-Israel sebenarnya adalah agen yang dibayar secara rahasia untuk menjejaskan suara-suara terkenal. Kemudian, mereka menyebarkan dakwaan bahwa AIPAC adalah lobi asing yang memeras ugut dan mengawal Kongres untuk menyerang hubungan Amerika Syarikat Israel. Dan kemudian, mereka memberitahu orang ramai bahwa kerjasama pertahanan dengan Israel bermakna IDF akan bergabung dengan tentera Amerika Syarikat untuk menakut-nakutkan rakyat Amerika, supaya berfikir bahwa Israel mahu mengawal tentera Amerika Syarikat dan menanam rasa tidak percaya. Tujuannya jelas. Membuat rakyat Amerika berasa paranoid dan berfikir bahwa Israel sedang mencuri uang mereka, membeli pempengaruh mereka, mengawal ahli politik mereka, dan kini mengambil alih tentera mereka. Jadi, siapa yang mendapat manfaat daripada kempen-kempen ini? Adakah Amerika mendapat manfaat dengan melemahkan sekutunya yang paling penting di Timur Tengah, sementara rejim Islam sedang mengembangkan rangkaian proksi mereka pada masa yang sama, membina semula program peluru berpandu, dan coba bertahan dalam krisis legitimasi yang benar-benar bersejarah? Tidak. Adakah Israel mendapat manfaat jika rakyat Amerika percaya bahwa negara mereka telah dirampas oleh IDF? Sudah tentu tidak. Jadi, siapa yang mendapat manfaat? Republik Islam yang mendapat manfaat. Mungkin Teheran tidak menulis tajuk utama itu, tetapi Teheran tidak mungkin dapat menulis tajuk yang lebih baik. Ini memerlukan siasatan. Kongres sepatutnya bertanya, siapa yang membiayai sistem ini? Siapa yang memperbesarkannya? Siapa yang berkoordinasi dengan siapa? Kenapa dakwaan yang sama ini sentiasa bermula di tempat yang sama, bergerak melalui rangkaian yang sama, dan memenuhi kepentingan strategik yang sama bagi rejim Islam? Mitos-mitos itu tidak muncul begitu sahaja. Ia datang daripada satu sumber tertentu, yang kebetulan mempunyai kaitan dengan rejim Islam. Keputusannya tetap sama ada arahan itu datang terus dari Teheran, atau ini hanyalah jentera pro-rejim yang melakukan apa yang rejim perlukan. Pakatan Amerika Syarikat Israel sedang disasarkan secara khusus, dan pihak yang melakukannya mengharapkan Anda tidak menyadarinya.
Dan itu membawa kita dengan sempurna kepada Qatar. Percaya atau tidak, minggu ini, satu laporan baru IceGap mendedahkan bahwa Qatar telah membelanjakan lebih daripada 65 juta dolar selama 17 tahun untuk cuba mempengaruhi sistem pendidikan Amerika Syarikat, secara khusus menentang Israel. Secara khusus. Sekarang, kita bercakap tentang sekolah, university, program latihan guru, rangkaian pendidikan nasional, kurikulum, saluran yang membentuk apa yang diajar kepada kanak-kanak dan pelajar Amerika mengenai Israel, Timur Tengah, keganasan, dan sudah tentu Ikhwanul Muslimin. Dan ini bukanlah satu case terpencil. Qatar adalah salah satu penyumbang dana asing terbesar kepada university Amerika. Seperti yang ditunjukkan oleh pendedahan persekutuan, Qatar merupakan sumber utama asing bagi hadiah dan kontrak yang perlu dilaporkan kepada university Amerika pada tahun 2025, dengan lebih daripada 1,1 bilion dolar pada tahun itu saja. Analisis lain meletakkan jumlah sumbangan Qatar kepada pendidikan tinggi Amerika Syarikat pada kira-kira 6,6 bilion dolar. Namun, kita sepatutnya percaya ini tidak memberi apa-apa kesan. Tiada impak kepada budaya kampus, pengajian Timur Tengah, tiada kesan terhadap bagaimana Israel difitnah, tiada kesan terhadap cara gerakan Islamis diromantisasi di institusi-institusi ini yang melahirkan pemimpin masa depan Amerika. Tolonglah. Dan kemudian ada pula Washington. Sejak Donald Trump pertama kali dipilih pada tahun 2016, Qatar telah membelanjakan hampir 250 juta dolar untuk firma lobi dan perhubungan awam yang didaftarkan di bawah FARA, 88 firma keseluruhan. Dan dari Januari 2021 hingga Jun 2025, agen-agen Qatar melaporkan 627 pertemuan secara bersemuka dengan kenalan politik di Asia Ari, lebih banyak daripada mana-mana negara lain di dunia. Jadi, sementara golongan fanatik dalam talian sibuk menjerit tentang AIPAC, sebuah organisasi Amerika yang dibiayai oleh rakyat Amerika, Qatar pula membelanjakan ratusan juta dolar untuk pelobi, firma PR, university, rangkaian pendidikan, dan akses di Washington. Dan kemudian ada pula pesawat itu. Keluarga Diraja Qatar menawarkan kepada pentadbiran Trump sebuah pesawat mewah Boeing 747 bernilai ratusan juta dolar untuk digunakan sebagai Air Force One sementara, sebuah kerajaan asing yang menjadi tuan rumah kepada Hamas. Membiayai Al Jazeera dan telah mencurahkan uang ke dalam pendidikan Amerika serta rangkaian pengaruh di Washington, menawarkan kepada Presiden Amerika Syarikat sebuah istana terbang. Dan kita sepatutnya berpura-pura bahwa ini hanyalah hadiah kecil yang murah hati. Qatar menjadi tuan rumah kepada Hamas. Qatar membiayai operasi pengaruh di Barat. Qatar membiayai ekosistem media yang memburukan Israel dan Yahudi. Qatar mencurahkan berbilion-bilion ke Universiti Amerika. Mereka adalah kedua-dua pembakar dan juga anggota bomba. Republik Islam Iran mahu memecahkan Pakatan AS Israel melalui propaganda dan subversi. Qatar mahu membeli pengaruh ke atas minda rakyat Amerika, bilik darjah Amerika, dan sistem dasar Amerika. Kedua-dua ini adalah operasi pengaruh anti-Amerika, dan rakyat Amerika perlu sadar sebelum terlambat. Dan sebelum kita teruskan, saya ingin katakan satu perkara lagi tentang rundingan yang sedang berlangsung dengan Republik Islam. Kerana penting untuk kita faham bahawa keseluruhan logik di sebalik rundingan ini adalah pincang. Masalahnya bukan sekadar syarat-syarat dalam apa jua perjanjian yang mungkin tercapai. Masalahnya adalah rejim itu sendiri. Pegawai Barat terus bercakap tentang rejim itu seolah-olah ia sebuah negara biasa dengan kerajaan yang normal yang boleh ditekan atau diberi insentif, dipuji, malah disogok, dan akhirnya dibawa kembali ke dalam masyarakat antarabangsa. Tetapi itu hanyalah fantasi yang menjadi teras kepada setiap dasar terhadap Iran yang gagal selama 40 tahun yang lalu. Rejim ini tidak berakar pada pentadbiran negara yang normal. Ia berakar pada ideologi perwalian oleh ahli fikah Islam. Ini adalah teokrasi revolusioner yang dibina untuk menyebarkan revolusi itu, memusnahkan Israel, memalukan Amerika, dan menindas rakyat Iran supaya tunduk. Mereka tidak melihat konsesi sebagai niat baik. Mereka melihat konsesi sebagai kelemahan. Mereka tidak melihat rundingan sebagai kompromi. Mereka melihat rundingan sebagai medan pertempuran untuk memanipulasi Barat. Jadi, secara realistik, tiada sebarang senario di mana memberi rejim ini 6 bilion dolar, 12 bilion dolar, atau apa-apa jumlah pelepasan sekatan adalah satu konsesi yang rasional. Saya tidak peduli siapa yang menawarkannya. Saya peduli jika ia jatuh ke tangan rejim Islam. Kerana kita sudah pernah melihat perkara ini berlaku sebelum ini. Pentadbiran Obama membanjiri rejim itu dengan wang tunai dan legitimasi. Dan apa yang mereka lakukan dengannya? Mereka berkembang di seluruh Timur Tengah. Mereka membiayai proksi. Mereka membina rangkaian keganasan. Mereka mempersenjatai Hamas, Hizbullah, Houthi, dan milisya di seluruh Irak dan Syria. Mereka membantu membina struktur serantau yang membawa kita kepada peristiwa 7 Oktober. Jadi kenapa kita ulangi perkara ini lagi? Malah dalam isu nuklir pun, message yang bercampur-campur sangat mengarut. Satu hari mereka kata tiada senjata nuklir. Keesokan harinya, bunyinya seolah-olah pengayaan terhad mungkin dibenarkan.
Tidak, satu-satunya jumlah yang boleh diterima ialah sifar. Sifar uranium yang diperkaya, sifar pengayaan domestik, sifar laluan kepada bom. Sebab walaupun mereka setuju dengan sifar pengayaan esok, lepas itu apa pula? Ini masih lagi penaja keganasan negara terbesar di dunia. Ini masih lagi rejim yang membiayai Hezbollah, Hamas, Houthi, Jihad Islam Palestina, milisia yang telah membunuh ratusan rakyat Amerika. Ini masih lagi rejim yang membina peluru berpandu balistik. Ia masih lagi rejim yang menjalankan pot pembunuhan, diplomasi tebusan, serangan siber, dan rangkaian keganasan global. Ini adalah rejim yang menggantung rakyat Iran, menembak penunjuk perasaan di jalanan, menyeksa wanita, dan menghukum mati rakyat mereka sendiri karena menuntut kebebasan. Jadi, kenapa pelepasan sekatan masih dipertimbangkan? Rundingan ini tidak menyelesaikan pembiayaan keganasan proksi. Ia tidak menyelesaikan pengeluaran peluru berpandu balistik. Ia juga tidak menyelesaikan isu penahanan tebusan. Ia tidak menyelesaikan perang rejim terhadap rantau ini atau perang rejim terhadap Amerika. Dan yang paling penting, ia tidak menyelesaikan isu utama, yaitu rakyat Iran. Karena rakyat Iran tidak meminta Barat untuk menyelamatkan rejim dengan satu lagi perjanjian. Mereka tidak mati di jalanan berpuluh ribu orang supaya ada diplomat Barat datang berjabat tangan dengan penindas mereka dan menyebutnya sebagai keamanan, Steve Witkoff. Mereka menuntut penamatan pemerintahan diktator pengganas yang tidak sah. Jadi, daripada mendengar suara mereka, masyarakat antara bangsa masih taksub untuk menyokong rejim yang rakyat Iran sendiri sedang berusaha keras untuk lari daripadanya. Sedarlah, tiada perjanjian yang baik dengan Republik Islam. Tidak ada senario di mana dunia boleh menyogok rejim pengganas Khomeinis untuk menjadi seperti Switzerland. Satu-satunya hasil yang boleh diterima ialah penumpasan total terhadap program nuklir rejim, rangkaian keganasannya, program peluru berpandunya, dan cengkamannya ke atas rakyat Iran. Tiada pengayaan, tiada pelepasan sekatan, tiada legitimasi, dan tiada perjanjian dengan Republik Islam. Sekarang kita beralih kepada segmen baik, buruk, dan hodoh minggu ini, bermula dengan kisah buruk kita, karena kita sentiasa suka mengakhiri dengan sesuatu yang positif. Satu lagi insiden keji antisemitisme di Eropa, kali ini di Barcelona, di mana seorang wanita Yahudi dan pasangannya dihalau keluar dari sebuah spa karena dia memakai rantai bintang Daud. Ya, bintang Daud. Dalam rekaman itu, Anda boleh lihat, kaki tangan spa menyatakan bahwa mereka mempunyai masalah dengan Zionis, sementara orang di latar belakang mula menjerit, bebaskan Palestina. Sungguh menjijikkan. Lihatlah sebahagian daripadanya. Orang yang serius. Kenapa awak tanya soalan itu kepada saya? Sebab saya tak tahu seseorang beritahu saya yang awak. Adakah ia memakai bintang Yahudi? Sebab saya bukan menentang bintang itu. Sebenarnya saya bukan orang yang begitu. Yahudi dia. Adalah Zionis. Kedua-duanya lebih kurang sama. Tidak juga. Tidak, saya dibenarkan untuk melakukannya. tidak, jangan tolak saya keluar. Awak tahu kenapa? Saya. Sedang pemerhati. Awak? Awak bergurau ke? Kami tak menyokong pembunuhan beramai-ramai Zionis. Kami pun tidak. Tak. Awak pun tak tahu. Kami tidak menyokong awak kerana ini adalah kedudukan awak. Bebaskan Palestin. Awak mesti bergurau dengan saya. Bebaskan Palestin. Supaya semua orang tahu, saya memakai bintang Yahudi. Dan dia tanya saya sama ada saya seorang Zionis, jadi saya tak boleh masuk. Jadi, pergilah mampus. Selamat tinggal, sialan. Wah. Selamat datang ke Barcelona. Sekarang, wanita itu memang berkata bahwa dia telah membuat laporan polis selepas kejadian itu. Dan saya tahu bahwa spa itu sendiri sebenarnya telah mengecam perkara ini dan berkata bahwa kumpulan yang menganjurkan acara ini tidak lagi dibenarkan untuk mengadakan acara di sana. Harapnya, lebih banyak boleh dilakukan mengenai diskriminasi terang-terangan ini. Tapi sejujurnya, ini sekali lagi membuktikan bahwa apabila mereka kata Zionis, mereka sebenarnya maksudkan Yahudi. Maksud saya, seluruh sebab kejadian ini berlaku adalah kerana seorang wanita memakai rantai bintang Daud. Itu bukan simbol Zionis yang jelas, kecuali kerana ia adalah simbol Yahudi. Yang saya rasa adalah perkara yang sama seperti wanita dalam video itu. Tapi itu bukan apa yang kita lihat. Kita lihat orang lain coba menentukan untuk komuniti Yahudi apa yang dibenarkan dan apa yang tidak. Anda tahu, memaksa orang Yahudi untuk menjawab ujian seperti ini tentang pandangan mereka. Dan ini sangat menjijikan. Sejujurnya, ia benar-benar menjijikan. Maksud saya tak boleh bayangkan meminta mana-mana kumpulan minoriti lain untuk menolak gerakan hak sivil mereka sebagai syarat untuk, entahlah, dibenarkan masuk ke spa atau ke acara atau ke restoran. Maksud saya, ia memang tak masuk akal.
Apa yang sedang berlaku ini memang benar-benar tak masuk akal. Tahap kejahilan dan maklumat salah yang telah meresap ke dalam minda sebahagian daripada mereka ini, terutamanya golongan kiri woke, tetapi juga golongan kanan woke. Ia sangat mengganggu, sangat mengganggu. Mereka nampak bintang Yahudi dan mereka memutuskan bahawa dia tidak dialu-alukan. Dan Anda tahu, penting untuk kita faham bahawa ini bukan aktivisme. Itu bukan bentuk aktivisme. Ia sudah pasti bukan pro-Palestin. Ia hanyalah kebencian lama terhadap Yahudi. Jadi, lain kali apabila seseorang memberitahu Anda bahawa ini hanya tentang Israel atau ini hanya tentang Zionis, tunjukkan ini kepada mereka kerana ia menunjukkan kepada semua orang siapa sebenarnya mereka ini. Dan sekarang untuk kisah yang buruk, sukar untuk percaya kisah sebelum ini bukanlah kisah yang buruk. Tetapi terlalu banyak keburukan di dunia hari ini. Apa lagi yang boleh saya katakan? Candace Owens dan Anna Kasparian duduk berbincang selama lebih kurang 90 menit yang penuh dengan sampah anti-Yahudi paling gila yang Anda boleh bayangkan. Saya benar-benar tidak melebih-lebihkan. Tolong jangan seksa diri Anda dengan menontonnya. Terdapat banyak dakwaan yang sangat bodoh dan teori konspirasi yang mereka saling galakan antara satu sama lain. Tetapi pada satu ketika, apabila Candace bercakap tentang apa yang dia panggil, beginilah cara dia menyatakannya. Orang pilihan, bukan Zionis, bukan rakyat Israel, tetapi orang pilihan. Dia mendakwa bahawa mereka membunuh kanak-kanak secara beramai-ramai tanpa sebarang akibat. Sementara itu, sebagai tindak balas, Anna Kasparian, Eva Brown zaman moden, tidak membantah. Lihatlah, kerana Anda akan lihat golongan konservatif bersorak atas apa yang berlaku di Gaza, dan sekarang Lubnan, dan kemudian mendakwa mereka pro kehidupan. Ya, itu antara perkara yang paling ketara bagi saya sehingga saya fikir kita pro kehidupan. Dan awak beritahu saya bahawa ada pengecualian kerana awak ada teologi sesat yang memberitahu awak bahawa semua peraturan ini sudah tentu kita patut mematuhinya. Dan sudah tentu itu perkara yang betul untuk dilakukan. Dan Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian mereka kata, kecuali ia berlaku di Israel, maka ia tidak mengapa. Jadi saya jadi ada pengecualian rawa di mana kita boleh membunuh ramai kanak-kanak asalkan ia berlaku di Israel. Kenapa setiap pembunuh beramai-ramai tidak pergi sahaja ke Israel dan lakukan apa sahaja yang mereka mahu? Ya, itulah yang kita lakukan di sini. Orang datang ke sini kerana mereka mahu membunuh ramai kanak-kanak. Sudah tentu, Candace. Sekarang, saya tunjukkan klip ini secara khusus kerana sebenarnya ada banyak lagi. Tetapi yang ini kerana ia sangat jelas bahawa ia bukan kritikan terhadap Israel. Ia bukan perbezaan pendapat mengenai dasar. Ini adalah dua orang yang kejam dan penuh kebencian, saling menghasut dalam fitnah menjijikan terhadap orang Yahudi. Bukan Zionis, orang Yahudi. Bahawa orang Yahudi fikir mereka lebih hebat daripada orang lain. Bahawa orang Yahudi boleh membunuh tanpa dihukum. Bahawa orang Yahudi mempunyai kekebalan khas daripada moral atau undang-undang. Maksud saya, mereka betul-betul kedengaran seperti siaran dari Raih Ketiga. Anda boleh saja membenci Israel dan tetap percaya bahawa wanita-wanita ini benar-benar memalukan. Teori tapal kuda masih belum pernah kalah. Dan sekarang, akhirnya, untuk berita baik atau sebenarnya berita yang bercampur baik dan buruk saya rasa. Minggu ini, kita mula melihat rakaman yang sebelum ini tidak pernah didedahkan muncul dari protes di dalam Iran pada 8 dan 9 Januari apabila rakyat Iran turun ke jalan raya ketika internet diputuskan. Kini, sumber yang boleh dipercayai telah melaporkan antara 20,000 hingga 40,000 rakyat Iran telah dibunuh oleh rejim dalam protes tersebut. Tetapi sepanjang perang itu, suara rakyat Iran tidak banyak kedengaran kerana internet telah diputuskan dalam sekatan internet terpanjang dalam sejarah moden. Kini setelah internet sebahagiannya dipulihkan, walaupun dengan pengawasan dan penapisan yang ketat, kita mulai melihat rakaman buat pertama kali tentang apa yang berlaku. Dan ia memang menyedihkan. Rakaman pasukan pengawal revolusi Islam, IRGC, dan Basij melepaskan tembakan ke arah orang ramai Iran. Tetapi kita juga telah melihat rakaman yang menunjukkan keberanian yang tidak terhingga. Rakyat Iran yang sedar sepenuhnya tentang risiko dan akibat tindakan sebegini membanjiri jalan-jalan berjuta-juta orang di pelbagai bandar dengan membawa bendera singa dan matahari serta poster Reza Pahlavi sambil melaungkan supaya beliau kembali. Lihatlah sendiri. Ini adalah beban saya. Demi Tuhan, katakan yang benar. Masya Allah. Semoga sentiasa diberkati. Mereka kata Pahlavi akan kembali. Ini adalah pertempuran terakhir. Pahlavi akan kembali. Dan menariknya, Anda boleh lihat dalam klip ini bahawa mereka mempunyai poster dengan nama Reza Pahlavi.
Kerana banyak media arus perdana telah membuang audio daripada klip-klip awal yang dikeluarkan dan cuba mengatakan bahawa ia bukan seperti yang mereka mahukan atau bahawa ia telah dimanipulasi. Satu kempen yang sangat jelas menentang Putra Mahkota. Walaupun hakikatnya itulah yang rakyat katakan. Tetapi jika Anda masih tidak yakin bahawa orang ramai benar-benar menentang rejim ini, lihatlah bagaimana mereka merobohkan patung pemimpin pengganas IRGC, Qasem Soleimani, semasa protes ini. Masya Allah. Saya rasa kalaulah saya ada di sana ketika itu. Detik yang sangat-sangat hebat dan juga sambutannya. Kita juga melihat banyak sambutan selepas pembunuhan Khamenei, yang sangat menarik untuk dilihat, walaupun sedikit lewat. Tetapi masih, walaupun selepas semua bukti yang telah keluar sebelum ini dan yang sedang keluar sekarang, kita lihat kehendak rakyat Iran sentiasa diketepikan dan diabaikan oleh golongan elit barat. Maksud saya, lihatlah kemana ia membawa kita dalam isu Iran. Definisi kegilaan ialah melakukan perkara yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeza. Mungkin sudah tiba masanya kita benar-benar memberi perhatian kepada apa yang rakyat Iran tuntut dan berhenti coba mencipta penyelesaian yang mana-mana rakyat Iran tahu tidak akan berjaya. Iran bukanlah Venezuela. Anda tidak boleh membiarkan rejim ini terus berkuasa dan kemudian mengharapkan ia berkelakuan berbeza daripada sebelumnya. Tidak kira siapapun Khamenei yang membuat keputusan. Itu saja untuk minggu ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi saya akan kembali minggu depan dengan lebih banyak kemas kini tentang perkembangan perang Iran, apa yang sedang berlaku di sini di Timur Tengah. Dan jika Anda mempunyai sebarang maklumat atau cerita, jangan segan untuk hubungi saya di X dengan nama Emily K. Schrader atau di Instagram dengan nama Emily in Tel Aviv. Jumpa Anda minggu depan di sini di Axis of Truth di JNS.